Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan pada 17 hari bulan April bersamaan dengan 5 Ramadan, bersiaran kami di sini jam 10 malam sepatutnya, tapi kita dah lewat sikit. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan terus bersama anda di siaran secara langsung di page Pak Ya Jamming Studio, Pak Ya Sepatu Jamming Studio. Selalu lupa yang sepatu tu. Pak Ya Sepatu Jamming Studio. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Munawir dan rakan-rakan saya daripada negeri Perak, iaitu Al-Haji Abdul Wahid dan Al-Fadil Encik Hamdan. Namun sebelum itu, sebelum kita memulakan rancangan siaran kita secara langsung di page ini, saya dengan segala hormatnya menjemput adik Khairul Naim bin Khairuddin, Imam Muda Masjid Al-Ghufraniyah, Sungai Siput Utara, Perak, untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pembukaan rancangan kita pada malam ini. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Dipersilakan adik Khairul Naim bin Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sehingga 185. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sound. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Hadir Khairul Naim bin Khairuddin, Imam Muda Masjid Al-Ghufraniyah, Sungai Siput Utara, membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Mudah-mudahan adik Khairul Naim bin Khairuddin akan berjaya di dunia dan akhirat, dan insya-Allah istiqamah dalam memperjuangkan hal-hal agama Islam insya-Allah. Dan seterusnya saya akan terus bersama anda dengan beberapa orang lagi jemputan saya. Yang pertamanya saya persilakan Al-Fadil Ustaz Munawir. Ni sekejap lagi kita tahu dia ni daripada mana insya-Allah. Dipersilakan Ustaz Munawir. Alhamdulillah besar ya. Selalu tengok dalam TV, tengok dalam FB kecil je nampaknya. Silakan Ustaz. Selamat datang Ustaz. Okey, seterusnya dua orang lagi sahabat saya, iaitu Haji Wahid Haji Wahid Muhammad dan Haji Hamdan Ramli. Dipersilakan. Ini kawan-kawan lama saya ni. Dah 20 tahun berjuang dalam industri seni. Silakan. Okey. Oh, tu dia. Wahid macam baru balik dia kebun. Assalamualaikum. Ada suara. Allahu Akbar, ya Allah. Sila. Lah, kita ni bila pakai face shield ni rasa terkurung lah pula. Bukan lagi rasa, memang terkurung. Tapi kita kena ikut SO. Check sound dulu, ada tak? Hamdan, suara Hamdan ada? 1, 2, 1, 2. Nampak? Dah buka, udah. Wahid dah buka dah? Aku punya suara pula macam bergaung. Okey, Ustaz macam mana Ustaz? Boleh Ustaz? Testing. Ada? Testing. Boleh dengar? Konon-konon nak buat lah macam dalam TV kan. Tapi apakan daya kru kita ni first time buat live ramai-ramai Opin ni. Jadi first time perkara mana-mana pun kita shooting first day mesti dia ada masalah. Itulah. Benda-benda macam tu tak ada kata apa lah. Kita kena semua. Ada audio ada sana. Halo. Mic dekat sikit, mic dekat sikit. Halo. Mic dekat sikit. Okey, ada. On tak? Ada lampu. Ada lampu. Ada lampu. Mic Ada. Wahid ada lampu. Okey. Okey, Ustaz ni ada Ustaz. Ada. Salah. Tu ada bunyi tu. Ustaz ni dah ada kan? Okey, tak apalah sementara kru kita mengejas apa yang patut. Sebelum kita teruskan FB live kita jemput Ustaz Munawir untuk memberi sedikit mukadimah tentang puasa di bulan Ramadan ni Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ya yang saya kasihi, saudara Wahid, Abang Hamdan kita. Jadi saya nak mulakan ya kita punya sembang santai ini dengan firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Dan puasa itu bukanlah suatu beban dan berat kepada kamu, kerana ianya juga diwajibkan ke atas umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla di sini bermakna tak semestinya semua orang yang berpuasa itu Pak Ya akan berjaya dengan puasanya. Jadi mudah-mudahan kita dapat menghidupkan Ramadan dan berjaya sebagai orang bertakwa di dalam berpuasa, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Dan sebelum itu saya rasanya mungkin tak perlu sangatlah saya nak memperkenalkan dua orang kawan saya ni. Yang sebelah kanan saya Haji Wahid. Apa khabar Wahid? Dan sebelah kiri saya ni Haji Hamdan. Alhamdulillah belum Haji. InsyaAllah doa. Lain tahun. Ustaz dah haji dah belum? Belum lagi. Tapi Lain umrah tahun. dah biasa lah ya. Ustaz sebelum kita sebenarnya saya pun tak tahu macam mana nak mula ni Ustaz. Kita sembang je lah. Sembang. Kalau ada soalan ke apa ke, hentam je lah. Kalau mana yang Ustaz boleh jawab, jawab lah. InsyaAllah. Silakan. Ya saya. Ada tak suara Wahid? Saya dulu. Suara saya nak bagi dengar suara saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ya jemput pada malam ni. Ya. Dan apa pun saya ucapkan sama-sama lah kita Hamdan, Ustaz Menawi, kita ucapkan tahniah pada Pak Ya dengan pembukaan rasmi hari ini dengan majlis doa selamatnya buat untuk pembukaan Pak Ya sepatu Gaming Studio. Gaming Studio. Alhamdulillah. Saya kenal Pak Ya daripada awal. Ya. Orang yang sanggup berkorban daripada untuk menuju jalan yang dia nak pilih, jalan apa kesenian ni lah orang kata. Ya. Alhamdulillah. Dunia hiburan ni lah. Daripada kami sama-sama nak sampai tahap fikir untuk nak ada kan apa yang ada hari ni, cukup hebat. Banyak tahniah Pak Ya. Terima kasih. Semoga benda ni kekal sampai bila-bila. Ya. Terima kasih. Hamdan tu kan terima kasih lah. Saya suka bukan bulan puasa dekat dia punya apa orang kata keistimewaan dia yang kita dengar khutbah Jumaat minggu lepas tentang Ramadan, cerita dalam khutbah Jumaat minggu lepas kan. Dia cerita keistimewaannya Ramadan ni ialah dia kalau kita solat kita orang macam ni, dia ada cerita orang boleh nampak kita macam lepas tu apa puasa ni cuma kita dengan Allah Taala dia punya ada dia lima perkara dia tu, tapi keistimewaan puasa ni kita orang tu cuba Ustaz cerita Ustaz. Inilah. Okay, ada riwayat yang mengatakan Ramadan ini syahruli, satu bulan yang aku punya, kata Allah. Wa ana ajzi, aku yang memberikan rewards, kata orang putih, balasan pahala itu khusus dalam bulan Ramadan. Kata ulama, kalau bulan-bulan lain kita buat ibadat yang lain mungkin dapat hingga 700,000 sahaja pahala. Tetapi dalam bulan Ramadan lebih daripada itu. Bila hudud, no limit. Kata ulama ya, tak ada limit. Kalau kita buat tu, Allah bagi kita pahala, itu kita dengan Allah. Hanya Allah je yang tahu. Kita tak tahu berapa markah yang kita dapat. Itu maksud yang dimaksud tadi. Kalau kita buat macam sebabkan kita berperang, kita dengan manusia betul. Kalau kita kita ada perkara yang lain, saya dah lupa lah benda tu. Banyak benar lupa Tidak kan dia panggil Ustaz. Wahid lupa, saya lagi lupa. Jadi apa ni Wahid? Sabar. Jadi sebelum kamu sambung kamu soalan, aku nak tanya sikit dengan Ustaz. Ustaz Munawir ya, untuk makluman semua orang jugalah. Jadi dalam keadaan kita menyambut Ramadan yang mulia ini, berkebetulan ada yang dibuang kerja contohnya. Kan hilang punca pendapatan seisi keluarga contohnya. Jadi apakah iktibar dan bagaimanakah nasihat agama dalam hal-hal yang seperti ini? Okey, bagus soalan tu ya. Sebenarnya kalau kita lihat, tidak semua orang Allah berikan kemudahan dan kesenangan. Nabi bersabda, yubtala rajulu bi ala hasabi dinih. Kadang-kadang orang ni makin dia nak rapat dengan Allah Ta'ala, lagi kuat ujian Allah kepadanya. Termasuklah kita tengok masa PKP ni ada yang dibuang kerja.
Jadi jangan kita merasakan ini satu benda yang Allah nak bebankan kita, Allah benci kat kita, Allah Almighty has abandoned me. No. Bukan kerana Allah meninggalkan kita dah. Tapi percayalah, kalau kita sabar, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan sabar dan mengerjakan solat, Allah Ta'ala akan menggantikan kehilangan kita itu dengan yang lebih baik. Bagus soalan tu ya. Mudah-mudahan siapa yang diuji oleh Allah SWT pada ketika kritikal, masa-masa kritikal ini, harap bersabar dan terus memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menolong kita satu hari nanti, insyaAllah. Dengan sabar dan mengerjakan solat. Ya. Tapi kalau nak ikutkan macam tu tadi, kalau ikutkan memang kalau kita nikmat puasa ni pun kita berkongsikan nikmat macam mana kita nak merasa kesusahan orang yang susah pada kita ni. Betul tak? Betul. Betul. Salah satunya puasa ni dicipta, betul tak? Betul. Puasa ini berasal daripada perkataan ramda. Ramda ini bermaksudnya hawa yang terlampau panas. Diikuti dengan hawa yang terlampau panas itu ialah ju' wal atash. Mesti bila panas kita akan rasa apa? Dua, lapar dan dahaga. Hikmah puasa ni apa dia? Supaya kita rasa kesian pada orang-orang yang kelaparan, orang yang perut lapar. Hawa tu perempuan. Ada satu lagi hawa. Hawa ni udara sejuk ke panas? Hawa juga. Tapi Ustaz, tadi Ustaz cakap pasal sabar ni kan. Saya rasa ada yang tak sabar pasal kita dah ada aiskrim Bubble Bee ni. Apa kata kita sambil-sambil sembang tu kita makan Ustaz? Tu tak sabar tu. Boleh kan? Kita muka kita ni bertutup dengan plastik ni boleh selak-selak sikit. Ya, boleh selak. Bubble Bee. Bubble Bee. Yang penting sekarang ni kalau orang boleh yang nonton kita dekat FB Live ni, ni kita yang mana tengah menonton, ada yang menonton dekat apa FB Live Pak Ya kan? Ya. Ada setengah yang lain tu daripada mana dia orang boleh? Ada daripada Malaysia Syiar Kuliah dan satu lagi Audio Kuliah. Dua-dua ni orang Perak. Kalau boleh kita share-sharekan lagi. Kalau boleh kita nak mata-mata yang lupa pula nak kabur. Kat rumah tu, ayo sama-sama kita luangkan masa malam ni, hari Sabtu malam minggu kita sembang santai bersama dengan kami. Al-Fadil Ustaz Kami akan Al-Fadil Ustaz. Jadi kalau sambutan kita tengok hangat, makin mendebarkan, esok kita live lagi. Setiap hari tumpah. Mangkuk. Tapi ya Ustaz, ni Bubble Bee ni yang kita makan ni, ini antara yang pertama di Asia. Resepi yang pertama. Dan saya antara orang yang terawal merasakan resepi ni. Dia daripada peanut ice cream. Ini sedap Ustaz. Rasanya tak ada manis sangat Ustaz. Sesuai lah untuk Ustaz. Ya ke? Jadi kalau ada yang ada masalah kencing manis, guna makan aiskrim ni macam mana? InsyaAllah tak ada masalah sebab dia tak berapa manis. Tak berapa manis. Kalau ada masalah kencing manis, makan aiskrim tu otomatik lepas ni dia kencing orang pula. Alamak. Itu kencing kawan. Susah pula nak pakai benda ni makan. Susah. Boleh. Yang lain Mudah tengok je melekat dia. ke Mori. Okey. InsyaAllah juga Bubble Bee akan membuka cawangannya satu lagi di Ipoh. Tapi tak tahu di mana. Korang tunggu je kedatangan Bubble Bee franchise kedai yang kedua. Tahu dah itu Pak Ya punya. Janganlah kabur. Kamu ni Apa Bubble Bee ni? Dah kena bagi tahu. Ramai Syuib dah dia punya ikrar dia nak bantu rakan-rakan artis dia. Jadi yang ada kat Ipoh yang boleh buka Kamu Pak Ya seorang. awal benar pecah rahsianya. Jangan nak rahsia Pak Ya. Benda baik Pak Ya. Maka datanglah beramai-ramai ya. Bila InsyaAllah. nanti insyaAllah. Kat bawah ni kan tak Dah. Dia kena jauh daripada cawangan yang ada ni 10 km. okey. Lokasi perniagaan akan kita umumkan kemudian. Ya. Kan kena jauh pada Kemang Hamdan. Tumpah kalau dekat dengan Wahid tumpah. Hari-hari lepak Bubble Bee ni. Okey. Kita sembang-sembang juga makan-makan juga kan. Ni nak tanyalah Wahid dengan Hamdan ni. Pertama kali puasa bila? Alhamdulillah berpuluh tahun lepas. Umur 20? Bukan. Berpuluh juga tu. Sekarang dah 50. 20. Kita belajar berpuasa ini apabila sekolah rendah lagi. Ya ke? Belajar puasa sekolah rendah lagi. Tapi mengikut kata mak, kita ikut pesan mak. Mak selalu pesan, kalau tak sanggup tunaikan satu hari, sekali hari pun boleh. Jadi Tapi pesan yang begitu sampai ketua ada yang ikut juga. Tapi kalau kamu pegang kata mak kamu sampai sekarang, memang kamu tak layak tak wajib puasa pasal tak cukup akal. Dia kurang akal. Dalam mendidik anak. Yelah, sekarang dah berakil kan. Sekarang bukan lagi.
Macam mana Dah Ustaz? kota. Pertama orang kata nak ajar budak-budak puasa ni, ada yang kata 7 tahun, ada yang kata boleh tahan lapar je dah start puasa. Ada yang kata kalau tak puasa, dia kena rotan ke apa. Macam mana Ustaz mendidik anak untuk berpuasa ni? Okey, kita lihat orang tua-tua kita dulu ni dia banyak cara. Ada yang dia kata kalau tak puasa berbuka karang jangan gata duduk buka puasa dengan orang puasa kan. Ni ada zaman tu. Yalah. Kita pun Duduk asing. kita pun mulalah belajar puasa kamu weh bila kita tengok oi orang makan sedap-sedap. Kita yang tak puasa Ustaz, kita anggap orang yang puasa tu makan first class. ya, special high table punya ni. Kita pun rasa tak boleh jadi ni. Kena belajar puasa. Itu yang Abang Hamdan kata tadi. Mula sekerat hari. Lepas tu lama-lama dia jadi terus sehari penuh. Ada Itu. Dia amalkan hari tu sampai sekarang. Ya, Ada sampai orang kata sekarang. puasa burung. Puasa burung. Puasa kejap-kejap. Oh, puasa kejap-kejap. Dia matuk je. Lapar je dia matuk je. Puasa burung. Kalau Duk P. Ramli kata puasa yang yuk, pagi-pagi buka beriuk. Puasa burung kali pertama aku dengar ni. Siapa Itulah. Burung mana tu? Jadi sebenarnya umur 7 tahun tu kira tak, walaupun dia tak wajib, latihan tapi lah, latihan. Ah. Sebab Nabi bersabda murru auladakum bis-salat wa hum abna' sab'i sinin. Dalam bab solat Nabi suruh ajar anak kita ini solat umurnya 7 tahun. Itu mana umur kita kata melentur buluh biarlah daripada rebung. Itulah rebung tu 7 tahun. Kalau udah kota tadi, udah tua baru kita nak suruh, dia lihatlah dia jenuh, biut kata orang Perak biut. Dia tak boleh. Geng beg plastik hitam. Geng plastik hitam. Aduh. yang Geng ya. Dan apabila berumur 10 tahun boleh rotan dia kalau dia tak semayang. So tempoh diberi percubaan 3 tahun. So 7 tahun sampai 10 tahun tu kita kena didik dia, latih dia, malah boleh rotan dia kalau umur 10 tahun dia masih tak semayang. Macam tu lah juga puasa ni. Tapi ulama sekarang kata apa dia? Jangan rotan-rotan. Kita cakap elok-elok. InsyaAllah. Ya, anak-anak ni dia Ustaz, ikut. ulama dulu dengan ulama sekarang ni. Ulama dulu ni dia orang kata apa? Jenis lama punya. Kita panggil apa ulama yang jenis lama ni? Dia tak macam sekarang. Sekarang ni dia lebih kepada psikologi. Sentuhan hati. Kalau nak pukul jangan pukul badan katanya, pukul hati. Diplomasi je. Dia kena Macam rapi. cara dia. Okay, tak? Ya. Tak, ni cerita bulan puasa lah kan? Ya. Apa, Bagilah Ustaz makan sekejap. Tak ada nak makan pun. Okey ya. Dosa besar tak Ustaz? Dulu masa saya kerja kan, habis sekolah kan. Saya habis sekolah saya dengan penuh bangganya. Kalau bulan puasa, saya lah runner yang terbaik Ustaz. Kan? Kalau kawan-kawan yang mana tak nak puasa, Wahid. Kira Munatul, kalau Wahid punya order mesti tepat dan cepat. Ini cerita lah. Ni nolong orang tak puasa ni. Ni panda food dulu lah ni. Zaman tu tak ada panda food tu. Pandai put persendirian. Oh, Pukul 12 je mesti lah. Saya mesti dapat order punya kan. Saya sebelah ni jadi penuh bangga. Saya bangga. Aku paling hebat. Aku bagi surahnya. Ya ke. Dia begini, kadang yang kita buat zaman yang dulu tu zaman kita pertama mungkin budak-budak lagi. Kita tak boleh berfikir dengan baik. Okey, kemudian mungkin kita buat itu pun sebab orang kata cari glamour juga tu. Supaya glamour di antara kawan-kawan. Itu ada juga dalam psikologi tu. Dia nak glamour antara kawan-kawan, maka dia buat benda itu supaya kawan-kawan puji dia. Tapi itu kita kata zaman tu lah. Zaman pertama kita dalam keadaan masih tidak matang lagi. Yang kedua, kita masih belum ada orang kata pengetahuan agama yang lebih mendalam. So, Allah Ta'ala ini menyebut kepada kita bila kita dah berubah, kita dah orang kata tak buat dah kerja-kerja itu, kita buat pula gantikan pula benda-benda yang baik. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Setiap ya kebaikan yang kita buat selepas kita bertaubat ini akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Sudah, kita jangan buat dah kerja-kerja itu. Betul kita puasa, tapi kita membantu orang yang tidak berpuasa. Dan kita patut menyesali
menyesali je. Ya, menyesali. An-nadamu, regression, betul. Kita kena menyesali ya di atas perbuatan kita yang lalu. Alhamdulillah. Tapi tak, saya rasa saya dapat pahala sikit saya kan. Ha. Sebab apa tolong kawan-kawan saya lapor, dia pun penat kerja. Dia tolong cara maksiat ni tak dapat apa, Wahid. Kamu kan tolong juga kan? Tapi tolong cara salah. Macam mana Ustaz? Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perkara bir, kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali tolong dalam perkara ismun, dosa, wal 'udwan yang membawa kepada permusuhan. Jaga-jaga tu. Betul-betul. Ya? Ini bukan untuk Wahid dah. Ini untuk keseluruhan Ya, yang menonton. keseluruhan pada hari orang ini. yang menonton malam ni. Permusuhan membantu kawan ni. Nak menang juga. Aja binawe Wahid. Kawan dah susah. Ya. Haru. Jadi kita masih lagi di awal Ramadan kan. Kita baru hari yang keempat ya kan. InsyaAllah besok hari yang kelima. Jadi jika ada berlaku contohnya kematian dalam keluarga yang terdekat Ustaz dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi bagaimana pula persepsi begitu Ustaz? Okey. Ramadan ini Ramadan yang disebut sebagai bulan yang syahrun azim, syahrun karim, syahrun maghfirah. Disebut bulan Ramadan ini yang Allah Ta'ala futihat abwabul jannah. Allah Ta'ala membuka pintu-pintu syurga dan menutup pintu-pintu neraka. Sebab itu ulama menyatakan siapa yang meninggal dalam bulan Ramadan ini maka ianya diberikan suatu keistimewaan, suatu penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada dia bulan yang dia meninggal itu ya bulan yang penuh dengan barakah dan keampunan. Mudah-mudahan dilepaskan daripada azab kubur insya-Allah. Bulan keberkatan. Ya. Ada soalan lagi? Dah sambung boleh. Kita bagi Ustaz makan dulu. Kita sembang kita dulu. Okey boleh. Ustaz silakan Ustaz. Ustaz makan dulu. Saya harap sangatlah yang menonton kita di FB Live Pak Yan ataupun daripada syiar apa Syiar kuliah. daripada apa Audio kuliah apa semua sama-sama kalau boleh kita nak tengok komen ya. komen ataupun ada soalan-soalan Sini ada. komen untuk ustaz kan. Jadi kalau boleh lebih Bukan hanya soalan untuk Ustaz. Soalan untuk Haji Wahid, Haji Ilya, kalau ada pun boleh diutarakan. Jadi jika kami tak boleh jawab, Ustaz ada. Selamat sikit kan. Tak makan jugalah aku. Tak apalah. Ni okey. Tapi Dan. bulan Ramadan ni dia macam satu bulan yang karnival tau. Ha? Karnival untuk orang Islam sebenarnya. Betul kalau kita tengok. Betul. Kalau boleh dikatakan macam tu bulan Ramadan ni memang mana orang menjaga bulan ni bulan Ramadan ni cover setahun hidup dia mah. Baru-baru ni kami buat rancangan warung sepatu. Kan? Jemputlah apa ni bahagian orang yang mengangkut sampah ni apa. Apa kata dia kan? Sampah paling banyak, sisa-sisa makanan paling banyak dibuang pada bulan Ramadan setiap tahun. Itu memang setiap tahun memang kita pun dengar sampai ada satu masa kerajaan pun minta tolong jangan membazir sangat sebab apa benda-benda macam dia jadikan benda yang bulan yang membazir pula lah kan. Tapi pada saya yang bulan yang saya kata karnival ni pada orang yang meniaga kadang-kadang pernah ada satu kawan saya dia kata bulan Ramadan kalau bulan puasa ni kalau sekali dia meniaga tu sebulan cover setahun. Jadi yang setiap bulan selepas Ramadan tu ibarat macam dia tolong orang pula untuk orang bekerja. Jadi untuk dia sendiri dia dah tak takut dah. Pasal apa dia dah cover untuk bulan Ramadan tu. Itu kita tengok pada tahun ini. Tapi pada tahun lepas yang berniaga bulan Ramadan semuanya. Alah itu baru Allah Ta'ala bagi setahun. Jangan bergaduh. Wahid, takkan aku tanya pun marah. Cara tak cakap tu cakap wedding Allah Ta'ala. Bukan. Aku marah sangat sebab Allah Ta'ala turunkan COVID tu sekali. Memang kita rasa kita pun susah. Semua orang pun susah benda tu. Tapi kita nak rasa benda tu dalam keadaan kita puasa masa tu kita rasa mana negara yang lebih susah daripada kita sebelum ni. Dia pun menghadap benda tu. Cuba kita fikir benda ni logik sikit kan. Kita fikir benda yang baik. Allah Ta'ala takkan turunkan benda ni tanpa sebab. Itu je. Tu. Jadi kita dah rasa. Ini cerita pasal kamu punya carnival tadi. Tak, itulah cerita. Yang kamu melalut sampai ke Pakistan, Indonesia apa Cara Mika bercakap tadi, Mika macam cerita tahun lepas. Tahun lepas Allah Ta'ala baru turunkan sikit.
Sikit je tahun lepas tu. Dalam beberapa bulan itu pun. Bukan, maksudnya tahun lepas itu apa berlaku pada Iyalah. peniaga yang kamu cakap tadi? Itulah ceritanya tadi. Benda Ya, tu benda yang simple. Sikit je. Kamu tengok Ilya? Tak apa. Ya. Benda Kita jangan bergaduh. Tak Tapi ada. kalau boleh siapa yang menonton ni, Ha. kita ada sini juga sini ada Bila kita pandai macam ni baru dia masuk komen. ni bukan. Ni kita suruh demo ni mohon sumbangan kepada Ya, apa betul ni. Ni dalam FB kita ni live ni ada nombor akaun ya. Ustaz, nombor akaun daripada pertubuhan Nurul Iman. Nurul Iman. Semoga anda selalu adalah dia punya tulis tu. Bacalah sendiri. Okey. Selamat penuh tulisan ni. Okey, Sumbangan apa? Sumbangan untuk anak-anak yatim. Sumbangan untuk anak-anak yatim. Di bulan Ramadan ni kita dituntut supaya banyak bersedekah, betul tak Ustaz? Maknanya Wahid boleh lah. Boleh lah insya-Allah. Kenapa tak buat tiba-tiba ni baru cakap tu macam marah je. Anak yatim kita nak bagi ni. Mika pun anak yatim juga. Tentu. Waduh, dia jangan lupa diri. Yatim piatu. Tanya Ustaz ya. Kita ni kalau boleh orang kata setiap hari hulurkan bantuan ataupun hulurkan sedekah setiap hari. Dituntut pada setiap hari. Tapi boleh tak kalau kita hulurkan sekali banyak tapi sekali je? Ya. Baik, dia sebenarnya sedekah ini, konsep sedekah ini tak kira banyak atau sedikit, yang paling penting apa dia? Ikhlas. Seperti kita katakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha azab. Kadang-kadang sedekah ini tidak berbentuk wang. Ia berbentuk qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik. Itu pun sedekah. Seperti ada sahabat pergi jumpa dengan Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, za'aba ahla dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang Madinah yang kaya raya ni boleh pergi bersedekah sebab mereka ni orang berduit. Kami muhajirin ni orang yang tak ada duit. Apa pun tak ada. Tak mandang kata orang Paris. Apa pun tak mandang. Poket ni keren. Habis macam mana kami ni nak bersedekah? Maka Nabi kata sedekah tak semestinya dengan duit. Dia juga melalui kata-kata yang baik seperti tasbih, kulu tasbih sedekah. Nabi kata tasbih subhanallah tu sedekah, alhamdulillah tu sedekah, ya Allahu akbar tu sedekah, la ilaha illallah itu sedekah. So kalau kita nak katakan orang yang berduit ini, adakah dia ini tidak dapat orang kata pahala untuk bersedekah banyak ataupun sedikit, itu mengikut kadar istita'ah, kemampuan dia. Pada saya amat berterima kasih kepada sahabat Rasulullah, baginda Rasulullah yang bertanya soalan itu. Sekurang-kurangnya kita yang kemudian ini mendapat jawapan yang cukup jelas dan terang. Kan? Betul. Apa maksudnya tentang sedekah itu sendiri? Dia skopnya terlalu besar. Bukan hanya wang ringgit. Bukan hanya wang ringgit. Betul, bukan hanya wang ringgit. Tapi kalau yang bagi banyak lagi bagus. Siapa yang bagi lagi banyak pahala yang dia dapat. Setengah orang tu kata tiap-tiap hari kena hulur, ada yang kata tak payah. Sekali hulur untuk 30 hari pun boleh juga. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Itulah. Dan kalau kita tengok bulan puasa ni lah orang berebut-rebut nak bagi makan kepada anak-anak yatim. Betul. Hari lain dia pun tak makan, Ustaz. Ya, itulah masalah dia ya. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa tu, dan tidak berkurangan. Wala yangkus, kata Nabi, tak berkurangan walaupun sedikit pun. Apatah lagi yang kita bagi tu anak-anak yatim. Tapi kena ingat, saya nak tegur ni, ada di antara kita buat majlis dengan anak-anak yatim, bagus. Tapi kita makan di meja yang istimewa. Anak-anak yatim kena berbaring. Itu bukan dinamakan meraihkan anak yatim. Patut mereka tu kita letak di meja depan. Mereka lah VVIP-nya. Ya, itu yang VVIP tu. Patut demo tu VIP je. Ini demo jatuh second class, yang VIP yang lain tu, yang tetamu lain tu makan meja siang dengan meja. Demo pula berbaring, kesian. Tak boleh benar. Tak boleh kopi tu. Ni kena ya. Itu pengalaman kami Ustaz. Itu masa kami tengah meletup, tengah popular dulu kan. Dengan kumpulan senario kan. Bukan main lagi, datang meja VIP, budak-budak tengok baris kan. Kadang-kadang rasa je, siapa sebenarnya anak yatim? Ya, siapa sebenarnya anak yatim? Demo ke kita? Tapi Ustaz, kalau teringat hari tu kita selalu cerita kan. Bila teringat zaman tu, kami bertiga ni nyanyilah lagu doa untuk ayah pasal anak-anak yang tak ada ayah.
mengobak ustaz. Atas pentas. mengobak. Nasib baik Maiming. Mengobak. Nasib baik nyanyi Maiming. Koyak, Kan? Yang budak-budak tu tengok je apa kami ni menangis. Kan kami menangis sebab sedih kan tengok demo tu. Tapi demo apa tak rasa. Dia memang sedih tengok kita ya. Tapi nak jadi Ustaz, cerita pasal yang VIP meja apa semua ni kan. Ya. Ada satu kakak saya lah. Dia pernah marah Ustaz dalam satu majlis tu. Dia tegur lah benda tu kan. Ya, Memang dia pun tak tahan pasal apa. Majlis, macam Ustaz cakap dia, majlis sempena meraihkan anak yatim di bulan Ramadan kan. Tapi anak yatim ni kena beratur pergi ambil dekat buffet. Yang kesian. VIP ni duduk dekat meja bulat. Dia punya hidangan dah siap cukup. Bantai kakak saya menjerit Ustaz. Menjerit mengamuk kat situ. Kata suruh orang datang ini, kami dah macam hina sangat kata. Subhanallah, itu dah tak tahan sangat sampai tahap macam tu lah kan. Yelah. Itulah kita Tak pengalaman dia, ya. nak puasa ni kan. Ya. Tu. Ni okey, ni nak tanya Hamdan. Tanya. Tanya kita Gabut cerita spek, pengalaman kita kan. Pengalaman kita masa kita nak mula puasa. Sekarang ni macam mana bila dah ada anak ni, macam mana pula kita nak mendidik anak? Kamu macam mana? Oi lamanya. Tengah makan. Dia tak tanya kejap lagi makan. Okey. Kena gusi aiskrim tu gusi. Wahid macam mana gamaknya? Nyang. Sama juga lari dia nak jawab. Ni soalan power ni. Kamu bersih tak anak kamu tu? Terserah kat Dema. Dema dah besar. Yelah, ini cerita masa dia kecil lah. Dia mendidik ni apa pun Rasulullah dah bagi tahu satu garis panduan. Kata Rasulullah, daripada umur kecil sampai umur 12 tahun tu, kalau boleh kita didik dengan disiplin. Disiplin yang ketat. Kawal segala-galanya. Didik sebenar-benarnya. Ui, seramnya. Sampaikan Rasulullah kata umur 10 tahun tak solat, khotan. Ya. Sekarang ni apabila anak dah meningkat dewasa, jadikan anak-anak itu sebagai kawan. Supaya kalau anak-anak ada masalah, dia tak refer dengan orang luar, orang lain yang mungkin akan memberi pandangan yang negatif ataupun pandangan yang lebih buruk daripada apa yang sepatutnya dia dengar daripada keluarga dia sendiri. Khususnya bapak dia. Tu dia. Tapi bapak ni kena jadi cermin pada anak. Bukan lagi cermin. Bapak bukan lagi cermin. Cermin, contoh, tauladan, idola dan sebagainya. Pasal dia memang kadang-kadang bapak ni takkan marah anak sebab dia pun suapa. Ya betul. Ada juga. Itu yang saya malas cakap tu. Sebab saya macam Pak Yah cakap tu lah. Saya macam Pak Yah cakap tu. Nak suruh anak buat baik, bapak berjana nak cakap macam tu. Dia marah anak, dia marah anaknya tak puasa, dia tengah ngonyah makan. Wahid jangan rendah diri sangat. Wahid kan. Sedangkan dalam kita 4 orang dia seorang haji. Itu kita bersyukur Allah Ta'ala bagi kan. Kita kena apa Ta'ala, itu benda haji tu, ini bukan kerja saya. Allah Ta'ala punya ni, ini bunyi macam tak puas hati kan? Allah Ta'ala bagi kat saya nak kata apa? Siapa yang tak puas hati? Puas hati? Tak ada, kamu yang tak puas hati. Dia yang tak puas hati jangan dia buka. Aduh ya Allah. Bukan sembang santai ni, sembang gaduh ni. Tak memang kau begitu. Dia memang Dia memang tak puas hati macam tu kan. Itu je. Okey, tak apalah. Kita ada soalan untuk Ustaz lagi ke? Ya. Kalau tak ada kita nak tanya pula ni pasal apa ni. Kalau ada soalan-soalan pasal puasa berkenaan dengan puasa. Ni. Sekejap. Ni boleh tak kita melakukan qiyamul lail? Ni bab malam puasa lah. Qiyamul lail di tempat selain daripada masjid atau surau. Maksudnya buat kat rumah ke atau seorang-seorang ke. Qiyamul lail ni apa maksud Ustaz? Okey. Qiyamul lail ini maksudnya kita membangunkan malam itu. Itu maknanya qiyam. Membangunkan malam itu dengan ibadah yang dinamakan sirriyah. Ibadah sirriyah ini memang kita kena buat di tempat yang orang tak nampak. Sebab ini antara ibadat kita dengan Allah. Sebab itu dinamakan qiyamul lail. Sebaik-baiknya dibuat di rumah. Sebab apa? Nabi SAW, kalau kita tengok dalam kitab Imam Al-Ghazali, menyatakan apa dia, Riyadus Salihin mengatakan apa dia, Nabi buat qabliyah ba'diyah tu di rumah. Tapi Nabi boleh buat sebab rumah dia sebelah je masjid. Keluar dia rumah, masjid. Keluar dia masjid, rumah. Kita tak boleh. Kalau buat qabliyah di rumah,
Sampai-sampai orang imam dah bagi salam dah. Nak balik dah. So kita kena buat kat masjid. Jadi qiyamul lail ini yang terbaiknya kita memang buat di rumah. Maknanya serius, jangan bagi orang nampak. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Seorang Itu diri. namanya qiyamul lail. Seorang diri pun boleh lah. Ya. Tapi tak semestinya menyorok dah. Tak mesti lah menyorok tu lain lah. Menyorok dalam bilik air pula jenuh. Ada setengah tempat tu Ustaz. Dia bila time qiyamul lail dia dimkan lampu. Kadang-kadang ada dia tutup nampak cahaya sikit je. Itu dinamakan untuk membangkitkan orang kata desires beribadat. Dia memang orang kata setengah orang dia suka yang malak-malak ni supaya dia dengan Allah Ta'ala ni je. Dia berkhulwah. Namanya khulwah ni bersendirian dengan Allah Ta'ala. Bila orang bersendirian ni kan seronok kalau gelak-gelak kan Haji Wahid kan? Gelak-gelak. Cuba kita bersendirian dengan orang rumah. Suka tak terang-menerang? Ustaz jangan cakap apa tu nanti dia balik. Kan dia kata ustaz sakit hati dengan dia pula. Tunggu yang itu je tu kan. Tunggu yang itu je. Tambah malam Jumaat. Malam Mana minggu saya suka malam minggu panjang sikit. Mana qiyamul lail ni tak semestinya bulan Ramadan saja ustaz kan. Tapi pengisian dia macam mana Ustaz? Ada setengah tu dia buat solat solat taubat, solat apa, solat tasbih apa semua sampai last sampai witir apa semua tu. Adakah itu diwajibkan dalam qiyamul lail? Okey, dia begini, dimulakan dengan solat tahajud. Kemudian solat tasbih. Tapi solat tasbih ni panjang. Kalau kita rasa nak skip solat tasbih ni, ramai orang kata ustaz tak boleh cakap macam tu. Skip-skip pula. Mana boleh? Nanti orang malas dah nak buat. Dah solat tasbih ni memang dia panjang. Tambah time rokok tu kan. Kalau saya tak tahulah, kalau kita tak tahulah, yang kecil manis ni Abang Hamdan ni pun sakit pinggang katanya. Kena imam tu khusyuk, subhanallah walhamdulillah wala. Mudah mangkuk kita di belakang bukan subhanallah dah, astagfirullah dah bila nak habis ni. Itu baru sekali. Baru sekali. Lepas tu tahun depan baru dia buat balik. Kena bulan. gaut tang lutut ke? So buat yang kita rasa mudah. Tahajud, kemudian solat taubat, hajat, tutup dengan witir. Macam kita tadi dah buat witir kan? Tak payah witir. Tak ada witir dalam satu hari, tak ada 2 kali witir. Nabi kata. Jadi, buat 3 ni saja. Simple-simple. Dan buat tu masa bila? Lepas sahur. Allah bagi peluang. Selalu kita ni susah nak bangun sebelum subuh. Betul tak? Sungguh. Susah. Allah bagi sahur. Betul tak? Kita bangun pukul 4.30. Kita bangun pukul 5 tu. Katalah 5.30. Lagi setengah jam ataupun 40 minit tu nak subuh. Bentang sejadah. Jangan bentang jadah, meroloh pula atas jadah tu. Jangan. Tak kenyang sahur tadi tu. Bentang jadah, buat qiyamul lail yang simple-simple. Adakah yang buat kerja Robi tu? Bentang sejadah ni beroloh je. Meroloh atas jadah. Kalau kata kita ni sebelum kita buat solat-solat malam tu, kita bertazkirah, kita bercerita tentang agama apa, adakah itu pun dimasukkan dalam qiyamul lail? Itulah yang lebih baik. Tak, qiyamul lail dia berkaitan khusus dengan solat-solat sunat. Dan kita tazkirah ke, tadarus ke, itu ibadah yang lain. Sebab solat ni dia mesti berkaitan dengan solat-solat yang kita bangunkan pada sepertiga malam. Jadi sekarang ni kita bagi ruang ustaz kita untuk menikmati Bumblebee. Ya. Kan? Jadi kita tengok pada kalau ada soalan weh. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Semua tapi orang ramai tengok lah tu. juga yang bersama Tak kita apa. soalan, tapi diorang seronok apa pun tahniah pada Pak Yas. Sebenarnya pembukaan Pak Yas Sepatu Jamie Studio ni, itu je yang ada pun. Soalan Dan ni, kalau terima boleh kasih Wai, banyak. minta tolonglah siapa yang menonton FB ni, hulurkanlah barang apa ni beberapa ringgit, tak kisahlah. Kalau katalah seorang hulur RM10 masuk dalam akaun tu, katalah 1,000 orang ada dekat Malaysia ni yang buat OP tu, dah jadi 10,000 dah. Betul tak? Dia Robi ni je. Dalam keadaan mungkin ekonomi kita dan SOP dan juga COVID, pandemik COVID dan sebagainya, kita tak usah minta sampai RM10. RM1 pun jadi. Tapi umat Islam dalam Malaysia ada lebih kurang berapa juta orang. Siapa nak back in RM1? Mana maunya? Boleh, Tak maybe apa, you. biar. RM1 tak apa, biar je. Boleh ke? Boleh. Oh. Boleh je. Sekarang online transfer je lah. Online transfer. Oh. Online transfer je RM1, maknanya RM2 lah. Dia boleh charge lagi RM1 tu. Yelah, insyaAllah. Berapa pun insyaAllah. Jumlah yang sedikit, yang penting kita nak volume. Ya, betul. Tapi soalan yang paling penting kita kena jawab ni pada Puteri Sawiyah ni. Apa tu? Assalamualaikum semua.
Waalaikumsalam. Bagi salah kena Oh, dia jawab. bagi salah. Itu je, itu je soalannya. soalan dia. Okey, selamat aku. Tunggu kan mana soalan menarik. Ni penonton-penonton semua ni. Okey. Jadi kita kembali kepada Ustaz dan menikmati Bubble Bee. Nak sedikit dalam kita Ramadan yang mulia ni, siang kita beribadah, tapi malam juga kita digalakkan untuk menggandakan ibadah kita. Jadi pandangan Ustaz. Dia siang kita beribadah dan malam pun kita beribadah juga. Sebab itu ada ulama mengatakan apabila Nabi sebut Allah Ta'ala bukakan pintu syurga itu, maka tanba'isul qulub, kata ulama. Apa nak tanba'isul qulub? Sebab dibukakan pintu syurga itu, jadi dia punya aura tu menyebabkan kita rajin nak buat ibadah waktu malam ni. Siang tu sebab panas, Ya. dahaga, lapar. Jadi banyak meroloh lagi daripada buat ibadah. Nak tadarus pun sambil baca, lepas tu meroloh, tidur. Tapi belah malam setelah kita berbuka, kemudian disebut oleh para ulama, aura syurga itu dibuka itu kita dapat rasakan pada waktu malam tu. Jadi kita jadi rajin. Sebab tu kita buat 8. Hari ni orang bergaduh. Nak buat 8 ke 20? Ya. Sampai ada yang main perli-perli, sarkazam. Ada mengatakan, geng 20 boleh parking dalam masjid. Geng 8 luar pagar masjid. Pasal apa? Senang cabut nanti. Jangan cakap kopi tu. Yang 8 tu nak balik awal lah. Jangan cakap kopi tu. Pasal apa? Bukan semua yang terasa. Aku pun terasa. Nampak mana yang 8 ni. Nampak mana ada orang pernah Tapi janji buat ke? Yang penting buat. Yang penting buat. Ha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seorang hamba melainkan kemampuan dia. Macam tadi lah sedekah RM1 lah. RM50. Ikut kemampuan kita. Yeah. Biqadar istita'ah kata ulama. Apa dia? Mengikut kemampuan kita. Kalau kita boleh buat 8, buat 8. Kalau rasa boleh buat 20, teruskan. Tapi biasanya Abang Hamdan ya, yang buat 20 ni semua orang veteran lah. Yang dah pencet. Dia kuat. Dia kuat. Yang muda-muda tak kuat. Itu yang muda dia apa yang pencin tak ada pot nak lepak, dia tak ada pot dia. Tak semangat. Kuat semangat. Kuat semangat. Kalau ikutkan kederat, kita lagi kuat kan. Itulah Tapi semangat tu kan. Sebab dia merasa tak ada apa dah dia kerja. Ya. Orang macam kita ni ada benda besok nak kerja, nak ngejopan, Yelah. sesok jam Nak kan duit. dengan tu anak. Lepas tu dia mau buat 8. Tu yang Yelah, Yelah, tengah apa- malam apa dia pun- pun kita tak tahu kadang orang sambung kat rumah dia sambung lain benda takkan nak cerita pada Takkan nak orang. cerita Saya pada pun orang. sambung takkan saya nak cerita Betul pada macam hadirin. macam Ustaz cerita awal tadi lah kan, benda yang apa nyuruk-nyuruk tadi kan. Jangan tuduh aku yang 8. Jadi kalau sentuh sikit dia benda ni rutin sebenarnya kan. Tapi apa kelebihannya kalau kita tetap mengamalkannya di bulan Ramadan ini, solat tahajud. Solat tahajud ni solat di mana kita ini bila terjaga je daripada tidur, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Taala. Ni kelebihan solat tahajud ni apa dia? Bermakna kita ini sentiasa ingat kepada Allah Taala. Sebab tu bila kita bangun tidur, paling kurang kita kena baca doa bangun tidur tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur ni mati sebenarnya. Cuma kita je tak sedar. Rupanya tidur ni dikatakan mautul muaqqat, mati sekejap. Sebab itu jangan tidur lama-lama, takut mati terus. Jadi bila bangun daripada tidur itu, Masalah kita juga. disuruh bersyukur. Antara cara menunjukkan kesyukuran kita di atas umur yang kita dipanjangkan ni ialah solat tahajud. Tengok tu Aid. Ya, Tapi ada bantang dia juga Ustaz kan. Ya. Jangan tidur siang bangun tahajud. Dia Dia bulan Ramadan ni tidur siang. macam mana tidur siang bangun tahajudnya ni? Iyalah. Tak macam mana tadi ayat dia. Jangan tidur siang bangun tahajudnya. Tak apa, biar Ustaz ceritakan. Saya Sebab tak faham ni soalan tadi tu. Dia bangun siang, Maksudnya? tidur siang. dia bangun tidur siang. Okey. Kemudian dia bangun siang juga. Buat tahajud. Okey. Faham ya kan? tak kena Dia tidur lah. siang betul dia nak tahajud malam kan? Tak kena lah. Bukan waktunya. Belum time-nya lagi. Belum. Tapi tak ada lah kan orang kata kan bulan Ramadan ni memang bulan untuk latihan kita untuk lebih kepada agama kita kan. Jadi bukannya kita untuk tahajud ni bulan Ramadan je kita sibuk tahajud kan. Kalau boleh kita tahajud tu
yang bulan Ramadan ni untuk kita training, untuk kita buat sepanjang tahun sehingga kita jumpa Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan ila Ramadan. Mudah-mudahan dari Ramadan ke Ramadan kita istiqamah buat tahajud ni. Tapi ramai juga yang bertanya Ustaz. Katanya tahajud itu sebaiknya 1/3 malam. 1/3 malam. 1/3 malam ini sebenarnya pukul berapa Ustaz? Dia sebelum subuh. Katalah kalau kita kata subuh sekarang ni 6-8 minit. Katalah 6-8 minit. Kita bangun pukul 5 tu. Ataupun ada orang dia bangun 4.30. Tapi setengah orang kalau dia nak buat yang orang kata simple, tak melibatkan tasbih yang panjang tu, dia bangun pukul 5, maka dia buat solat-solat yang dia mampu buat. Tapi bagi orang yang nak buat tasbih ni, maka dia akan bangun pukul 4.30. Dan dia buat solat tasbih ni sampailah habis sehinggalah ke witir. Jadi ulama menyatakan 1/3 malam itu ialah sebelum subuh, tak kira lah pukul berapa pun sebelum subuh. Tapi jangan awal sangat. Ada ulama kata boleh pukul 12 malam tu kira boleh dah. Tapi ada ulama kata tak, 1/3 malam ini sebelum subuh, hampir waktu the nearest time tu subuh. Bukanlah maksudnya di tengah malam, awal pagi pukul 1, bukan. Maksudnya nak menghampiri subuh nak itu. Menghampiri subuh. Okey, kita dah ada soalan, dah satu soalan. Daripada Khairul Naim. Assalamualaikum Ustaz. Rasa pernah dengar tadi. Pak Ya dan Abang Hamdan. Bukan imam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah boleh saya menderma darah sewaktu berpuasa? Jadi soalan Yang tu Al-Fadil kita lah yang jawab. Silakan Ustaz. Kalau kita lihat kepada yang disebut sebagai benda hukum contemporary, hukum-hukum yang timbul pada masa sekarang ini, menderma darah ini, maka ulama mengatakan boleh menderma darah dengan syarat ianya tidak orang kata memberi kesan kepada kesihatan dan kekuatan. Kalau dia derma darah, okey, selepas itu maka ianya boleh untuk dia menderma darah. Tapi kalau dengan derma darah itu akan menyebabkan dia hilang tenaga, menyebabkan dia akan orang kata terpaksa makan, terpaksa minum, maka hukumnya ketika itu tidak dibolehkan. Ini kita boleh lihat dalam fatwa-fatwa ulama, Majmu'ul Islamiyah kita lihat. Fatwa itu mengatakan menderma darah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ia memberi kesan kepada puasa tersebut, yang ini yang tak boleh. Yang lebih baik janganlah derma darah di bulan Ramadan. Sebab lepas biasa kalau lepas kita derma darah, kan dia orang akan bagi kita makanan, minuman untuk recover. Lepas itu macam mana kalau yang sekarang ni cucuk vaksin ni juga tidak membatalkan puasa, kerana ianya tidak memberi apa-apa kesan. Contoh orang yang asma, dia terpaksa pakai nebulizer tu kan. Ulama mengatakan nebulizer itu untuk membuka ruang rongga pernafasan dan tidak masuk memberi tenaga. Kalau kita nebulizer tu masuk dan memberi tenaga, itu membatalkan puasa. Macam rokok. Rokok tak boleh. Tak boleh benar. Orang ni tak rokok. Pernah. Tapi yalah, kalau vaksin tu dia masuk ke ubat je. Kalau rasa yang lagi seksa kalau kita derma darah, sebab derma darah memang kita akan hilang tenaga. Tapi rokok tak bagi tenaga Ustaz. Tapi dia mendatangkan tengok soalan ni. Tapi dia boleh mendatangkan nikmat. Ini kemusykilan ni dulu kata tak boleh, sekarang ni boleh pula. Soalan dia, bolehkah kita mengorek telinga di bulan Ramadan di waktu siang sambil menunggang motosikal? Rasanya boleh. Rasanya boleh. Dengan syarat telinga orang lain. Tak menunggang tak boleh, nanti langgar tiang TMB. Macam mana? Okey, dulu memang ada kata gorek telinga tu tak boleh. Sekarang ni ada yang kata boleh. Saya pun dia keliru ke ni? Berdasarkan kepada qaulain, maksudnya dua pandangan ulama. Memasukkan apa jua benda ke dalam rongga yang terbuka itu membatalkan puasa. Sengaja. Tak ada apa masyaqqah, tidak ada apa uzur. Kecuali
pada masa dia itu berada dalam keadaan masyaqqah. Masyaqqah ni apa? Difficulties, uzur. Contohnya telinga dia dimasukkan semut. Semut kan kalau jalan dalam telinga ni kan rasa ya Allah. Yelah, dengar tapak kakinya. Ya, benar. Jadi mana apa nak ngeluarkannya? Ambil katembat tu, kita buh minyak sikit, kita korek. Kata ulama, kalau ada masyaqqah maka ianya tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Darurat yang dia tanggung. Ada jenis ulat yang memang suka duduk lalu bangkit. Ada. Kalau memang dia suka steam korek telinga tu tak boleh lah. Tak boleh. Soalan Pak Ayah ni sama. Saja. Soalan Pak Ayah ni sama macam Kamaliah ni. Kamaliah Toke nasi ayam puzah kita Kameru ni kan. Dia tanya kalau jolok hidung dengan kongkong untuk cek saringan COVID batal puasa ke? Rasa Tidak macam membatalkan puasa. sama macam sebab cerita. dia ada masyaqqah, dia ada difficulties, dia ada darurat yang dia perlu buat. Benda tu dia perlu buat atas nama perubatan. Maka tidak membatalkan puasa. Ada sebab lah. Ini adik ni sini Ruslina binti Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Ramai yang suka tidur balik lepas sahur. Lepas tu subuh pun lebuh. Ataupun tidur balik lepas subuh. Zuhur baru bangun. Tu saya tu. Konon reti puasa. Ustaz tolonglah bagi sikit ayat Quran atau hadis yang mengisafkan sikit golongan yang macam ni. Saya bukan kata dia dengan aku sekali terasa ni. Nabi bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Ada orang yang berpuasa bulan Ramadan ini tak dapat apa-apa pahala melainkan lapar dan dahaga. Dan ada lapar, dahaga dan celaka. Ada 3. Sebab lagi teruk tu. Sebab kenapa jadi macam tu? Dia bangun sahur. Sahur ni disunatkan. Dalam sahur ni ada barakah. Tapi dia meninggalkan yang wajib. Ini masalah dia. Apa yang wajib tu? Solat subuh. Kalau solat subuh kita tidak kerjakan, maka Nabi sebut awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama Allah akan kira di hari akhirat besok apa dia? Solat. Kalau solat itu saluhat, kalau solat itu diterima baik, maka amalan yang baik akan diterima. Bayangkan kalau solat itu tak dibuat, bagaimana puasanya Allah nak terima? Sebab dia kata awalu ma yuhasabu. Pertama sekali Allah kira ni apa dia? Solat. Kamu kuat sedekah ke? Hebat puasa sunat ke? Warak sampai dahi hitam sujud ke? Kalau solat fardu kamu tinggalkan, yang lain tu Allah tak terima. Ini kata ulama. Sebab itu kita kena hati-hati dalam Ramadan. Jangan kita buat benda yang sunat kita ambil dahsyat-dahsyat. Tarawih, malam-malam kita tarawih, kita sahur selawat sallallahu alaihi wasallam, tapi subuh mengeluh. Bangun pukul 11. Dia jadi terbalik lah. Dia jadi terbalik. Yang wajib jadi secondary pula. Sayanglah Ustaz. Kadang ada sahabat-sahabat kita kat luar tu, ada dia puasa. Setiap kali kadang ada sahabat saya puasa bulan Ramadan dia straight. Memang dia puasa, memang takkan tinggal. Dia usaha macam mana pun, penat macam mana dia akan puasa kat sepanjang malam. Tapi bila time solat, dia kantoi kat situ lah benda tu. Yang ini kita kena ingatlah, solat ini disebut dalam hadis imaduddin, tiang agama. Man aqamaha aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, yang meninggalkan solat ini, hadamaddin faqad hadamaddin, dia telah meruntuhkan agama. Umpama rumah ada tiang, kita pergi tebang dengan kapak tiang kayu tu, kan keroboh. Apa dia ronjang buat kopi itu. Kopi itulah kalau kita tak semayang, kita meruntuhkan agama. Ini yang disebut dalam hadis. Semayang ni jangan main-main. Jangan Setengah orang tu dia fikir kalau dia ponting puasa, nanti raya macam tak best. Pasal puasa tak cukup. Itu dia fikir kopi tu. Semayang tak apa je. Semayang tak apa. Tak rasa. Tapi dia punya apa. feel tu bila nak raya tak cukup puasa ni, tak syok. Tak syok. Rasa macam raya tak cukup duit. Tapi betul. Tapi pada saya memang solat tu nombor 1 lah. Solat ni dia yang kita macam mana pun kalau kita kita usaha untuk tak tinggalkan solat, ada sesuatu yang Allah Taala bagi kita, yang Allah Taala pemudahkan segala usaha kita kan. Dia banyak kalau kita buat benda yang tak elok, tapi dalam pada tu kita belajar untuk tidak tinggalkan solat kan. Tapi insya-Allah Allah Taala mesti dia lindung kita daripada benda-benda. Dia ada aku pernah terbaca lah. Betul tak betul kita boleh refer dengan Al-Fadil Munawir kita. Ustaz Al-Munawir. Petuanya cuba tidak tinggalkan solat sebelum azan. Sebelum azan dah sampai masjid. Setiap waktu 40 hari.
Kalau itu kita boleh mampu laksanakan, insya-Allah solat kita akan berterusan dengan baiklah. InsyaAllah. Tapi jika ada bocor sana dan sini, maknanya kita kena perbaiki lagi diri kita. Macam mana pandangan Al-Fadil? Dia sebenarnya begini, kan dalam hadis Nabi mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih baik daripada solat bersendirian 27 markah pahala. Ya. Dia mengatakan 25 markah pahala dalam riwayat yang lain. So ulama mengatakan kalau kita nak dapat penuh 27 tu, kita kena datang awal. Termasuk betul kata Abang Hamdan tu, kita kena datang awal. Antaranya dikira daripada mana? Daripada rumah kita berwuduk dengan betul, dengan baik, dengan sempurna. Kemudian apa lagi? Kita duduk, kita kasratul khuta, kita berjalan tu, melangkah tu ke masjid tu, itu pun dikira termasuk dalam 27 kali ganda tu. Kemudian kita duduk dalam masjid, nak masuk masjid, kita duduk iktikaf, nawaitul iktikaf fi adzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita berzikir sambil menunggu masuknya waktu. Maknanya apa dia? You must come earlier, betul tak? Ya, betul. Jangan datang orang dah azan. Ya. Imam dah angkat takbir. Kan? Sebelum azan, yang itu yang terbaik. Sebelum azan. Kebanyakan orang Melayu, saya minta maaf ya. Kebanyakan orang Melayu dia marah imam baca wirid, betul tak? Ya. Dia baca, imam baca wirid, dia kata bising. Nabi tak buat, ni bid'ah. Nasib baik saya orang Sepanyol. Nasib baik saya Jepun. Saya tengah semayang tadi ni. Cuba tanya dia balik, kenapa lambat semayang? Kenapa masbuk? Memanglah orang patut datang awal, semayang dengan imam ni, kemudian imam bila baca wirid, janganlah marah pasal kita datang lambat. Ya. Betul tak betul? Betul. Tapi orang kata, tak ada. Dalam Islam tak ada wirid-wirid ni. Orang Melayu ni, dia kena buat wirid. Kalau tak buat wirid, dia tak wirid. Jadi Ustaz, kebetulan sekarang ni kuih Piramli dah sampai. Kuih Kuih Piramli. Mari-mari kita jamah kuih karipap. Tapi tak, memang apa, Nabi kata aku. dia memang benda ni, kalau wirid ni dia budaya orang Melayu je ke atau macam mana Ustaz? Pasal apa? Saya tengok dekat, ada sekali saya di Mekah saya tengok ada satu masjid tu, dia dah siap dah macam banner, dia tulis lepas solat apa kita kena baca astagfirullah, betul la ilaha illallah, kan, satu-satu dia dah siap. Maknanya benda tu wirid ni di budaya Melayu je atau kau, sebab saya tengok dekat di Mekah tu baru dia siapkan banner, macam benda tu macam bukan perkara ni lah. Macam mana? Okey. Negara Arab dia beza, uruf dia, keadaan dia, condition dia dengan tanah Melayu Malaysia ni. Kita jangan samakan. Orang Arab dia daripada kecil dididik, lepas je imam bagi salam, imam mute, tak cakap apa-apa wirid pun. Tapi orang Arab tak bangun. Dia akan tunggu sama-sama wirid dengan imam dia, dan dia tahu apa imam tu wirid, dia tahu. Kemudian sampailah imam kata macam Imam Khairul Naim seperti ud'uni lakum, ud'uni fastajib lakum tu kan. Minta doa, aku makbulkan. Imam baca doa, maka ramai-ramai angkat tangan Dan mengaminkan. Di Arab boleh macam tu, tapi di Malaysia tak boleh. Dalam kitab Salalatus Salatin, kitab Kesultanan Raja-Raja Melayu memilih mazhab Syafi'i, yang mana mereka datang, mereka melihat orang Melayu ni kalau tak buat wirid lepas semayang, dia tak berwirid. Orang Melayu. Sebab dia mesti kena ada satu imam yang membimbing. Ni orang Melayu. Kalau tak, dia tak wirid. Kalau imam mute, dia bangun start motor, pergi pasar tani, pergi pasar malam, dia kokok pun balik lagi bagus. Maknanya biut jugalah orang Melayu ni. Nak kena bagi guide, bimbingan. Lepas tu dia bid'ahkan orang tu. Bid'ah ni semua bid'ah katanya. Yalah bid'ah-bid'ah kamu ada ke tunggu lepas tu? Ada berzikir? Tak ada. Atau apa bid'ah? Senang teman. Tak ada teman tunggu-tunggu lama. Senang teman nak pergi pasar malam, kokok apa balik. Lagi sedap. Ini kita gigit lah. Makan. Kuih Piramli tu Macam sambil. macam kisah puasa kita dapat, kisah solat kita dapat, dan malam ni pula sama kat macam atas meja ni lah. Mula tadi kita dapat aiskrim daripada Bubble Bee. Lepas tu kita dapat pula air daripada Bubble Bee juga. Tapi lain-lain puasa ni. Dia Bubble Bee ni ada berapa jenis sebenarnya? Banyak. Ada belah-belah puasa. Oh, belah-belah. Belah-belah. Aku pun tak ingat apa puasa. Yang ni apa ni? Kita tunggu payah buka cawangan dia je. Jangan tukarkan. Takut bunyi mencarut. Honey lemon. Yang kamu punya tu apa tu? Honey lemon tak apa.
berapa round ni? Jangan salah Dapat ni baca. Ada lagi berapa ni bayar? Kalau nak lebih pun boleh. Ini pun tak habis lagi ni. Okey, apa pun yang masih bersama dengan kami di FB Live ni boleh sharekan lagi kalau boleh, kita nak lagi ramai mata-mata mandang kita di FB Live ni kan. Sharekan lagi supaya sama-sama kita berkongsi ilmu pada malam. Jadi ini caramelized honey. Sedap ni. ini Tentu sedap. Ini Jadi lepas-lepas ni jangan ketinggalan. Pergilah kepada Bumblebee yang berhampiran. Bumblebee. Kalau boleh yang Ilya buka nanti. kita ramai-ramai beli minum di situ. Bumblebee ni cerita teman rumah Lili siap bergaduh tu. Kenapa? Nak sangat Bumblebee, nak Bumblebee, nak Bumblebee, nak Ha? Bumblebee. Aduh, aku jenuh dengan dia kan. Sabar. Aduh. Bumblebee ke Ini baby? beri lah, minum lagi Dah ini trend sekarang Wahid. Lepas raya nanti kita belanja lagi bubble tea. Jangan risau. Karipap ada karipap. Makan. Tiga kali ulang lah ni. Kau mentang-mentang dapat bubble tea, karipap tak usik. Karipap Bumblebee juga kan bukan? Dalam ni dah ada karipak dah Ustaz. Tengok istimewa tak istimewa ni. hebat. Dia ada apa kata? Apa orang panggil madu punya tu, dia punya sarang lah. Madu jangan sebut. Okey. Boleh. Wahid. Alhamdulillah. Macam mana nak tahu madu asli dengan madu tak asli? Sarang madu ke? Sarang madu apa? Sarang ya. Sarang Takkan laba-laba. laba-laba. Buka dulu. Ya. Ini namanya dah biasa dengan SOP tu jadi kopi tu. Kali kedua pakai Lain macam lap hidungnya Ambil balik mic kamu ni. Okey, kita tengok bab-bab apa ni ibadat lagi kan. Ada soalan daripada Abu Bakar Osman. Ustaz kenal tak Abu Bakar Osman ni? Saya macam kenal. Katanya waktu kehabisan bersahur ada ke waktu sebelum azan subuh? Adakah ya? Waktu kehabisan bersahur adakah waktu sebelum azan subuh? Maknanya last minute. Okey, dia begini. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya waktu imsak. Waktu imsak ni apa dia? Kita berhati-hati, ihtiyati, berhati-hati jangan makan takut-takut termasuk waktu subuh. Jadi ini yang kita kata Imam Syafi'i ni dalam suku Sultan Melayu dia terima. Ya, dia terima apa benda mazhab ini untuk mendidik orang Melayu ni. Supaya apa dia? Supaya berhati-hati. Ini mazhab Syafi'i. Ya, supaya tak masuk terlanggar waktu subuh. Takut nanti akan menyebabkan batal puasa. Tapi ada mazhab mengatakan selagi mana tak habis azan tu boleh lagi. Tak habis azan. Boleh makan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. balun lagi sebegini. Balun lagi. Jangan sampai la ilaha illallah. Jangan sampai itu. Kalau sampai itu tak boleh lah. Tapi dalam azan tu pun 3 besen lebuh. Boleh lagi. Dalam azan tu. Tapi itulah waktu ni kadang-kadang mengeliru kan, sebab ada setengah orang tu tempat dia mungkin Tok Bilalnya terlajak sikit kan. Tapi masa dia azan tu orang makan lagi. Padahal waktu tu dah masuk dah subuh. Itu yang kita katakan ikut mazhab Syafi'i. Sebab dia ada imsak. Imsak ni supaya kita beware, hati-hati. Tapi kalau tempat itu azannya lambat, itu bermaksud kita ikut azan tu sampai bila. Ikut tempat tu, azan tu, tak ada masalah. Walaupun di tempat lain. Contoh kalau kita makan contohnya. Kemudiannya dalam kawasan penempatan yang terbabit, electricity tak ada. Blackout. Jadi Tak ada azan. Azan tak dengar. Sudah kan. Main balonnya jam tak tengok. Tunggu azan Zuhur. Itu dah besok lah. Pandangan yang cukup bernas. Itu dah besok dah tu. Tapi ulama tak cakap begitu, aku je cakap. Tak, contohnya kan, mungkin ada perkara begitu akan berlaku. Jadi bagaimanakah garis panduannya pula tu? Dia kalau misalnya kita tak dengar azan, biasanya kita akan tahu. Kita ada Google, kita ada orang kata apa, aplikasi handphone. Boleh tahu semaya maghrib tu masuk pukul berapa. Mustahil lah kita tak ada benda-benda ni, kecuali duduk dalam hutan. Macam ayah saya Askar, dia kata betul, dalam hutan yang tebal kita tak tahu waktu sebab dia gelap. Tak tahu maghrib, tak dia tahu cepat Zuhur, gelap. Dia cepat gelap. Itu betul, kita tak boleh buat apa. Tapi kalau di rumah black out,
kurang-kurangnya kita boleh tengok handphone tu. Kalau handphone pun tak ada bateri tu kalah lah saya. Yelah. Handphone pun tak ada bateri, apa semua tak ada. Masjid pun tak dengar. Maka bolehlah pergi ke rumah jiran, tanya jiran dah buka ke belum. Tak, maknanya tak boleh lah dikatakan itu sebagai alasan. Tak boleh. Nak makan apa? Tak boleh. Tak boleh. Banyak cara. Dia macam-macam caranya. banyak cara, banyak ada ilmu yang Allah Taala turunkan untuk benda banyak tu semua. caranya. Tak ada alasan. Ini bab zakat pula Ustaz. Ada orang tanya si Khairul Naim lagi. Bilakah waktu paling afdal untuk membayar zakat fitrah? Permulaan Ramadan, pertengahan atau akhir Ramadan? Oh, ni bagus soalan ni. Oh. Ulama menyatakan yang sebaik-baiknya ialah sebelum semayang Aidilfitri. Itulah yang terbaik. Tapi kalau kita lihat fatwa yang dikeluarkan oleh mufti-mufti serta daripada majlis agama sendiri mengatakan kalau kita bagi sebelum solat Aidilfitri tu, kemudian duit tu terus bagi orang miskin, okey, betul, itu afdal. Ya. Tetapi sekarang ni tak boleh. Ya. Amil-amil ni dia dapat duit tu, dia kena bank in kan pula. Jadi lambat prosesnya kepada orang miskin. Ya. Jadi yang terbaik sekarang ni afdalnya dibayar bermula 1 Ramadan. Ya. Dan kalau kita kata tak jumpa Amil, kita boleh online sekarang. Ya. Online. Betul. Tapi ada yang kata tak puas Ustaz. Nak salam juga dengan Amir. Boleh salam dengan kita. Kalau COVID tak boleh salah. QR code pun ada orang sekarang kan. QR code pun ada dah kan. Bukan kata Allah QR code tu pun kita dah boleh bayar. Ya. Sekarang ada modern lah benda Ada tu. yang kata mana boleh, tak ada lafaz apa semua ni. Dia sebenarnya dalam keadaan yang sebegini boleh kita berakad dengan tanpa melalui manusia. Contoh, kita pergi mesin ATM. Ya. Keluarkan duit. Mana kita berurusan dengan pihak bank. Ada dah akad di situ, Tak ada. keluar resit. Lama kata resit tu sebagai akad. Begitu juga kalau online. Bermakna apa dia? Kita berakad dengan orang kata aplikasi yang moden sekarang ni. Keluar bukti dia, kita telah membayar zakat. Itu dinamakan sebagai akad. Tak semestinya melalui lapas. Kita beli barang online, ada akad tak? Tak ada. Mana ada akad? Yang ada. Jual beli tak ada. akad. Saya Tak jual, ada saya akad, beli. tak ada. Tapi tanda harga, resit pembelian itu juga termasuk di dalam akad menurut ulama fiqh. Tapi kalau online Ustaz, ada saya jual, saya beli, tanya mutan begini. Sebelum kita membeli itu kan dia ada Bukan tanda sikit. harga berapa dia punya dapat berapa banyak, bila dapat itu pun dah kira dah. Kita Itu bersetuju dia kan. termasuk kita bersetuju muafiq. Muafiq fil ishtirak wal baik. Tapi saya faham Pak Ya nak akad yang mana tu. Yang satu lagi tu, aku terima nikah ni. Itu memang kena jabat tangan. Itu kena jabat tangan. Oh, Sebab Ustaz apa? tengok Ustaz dia hari ni ucapan Ustaz tu benar. Tapi ada cara lain bunduh kawan-kawan. Paling kejam. Cara lagi satu Ustaz. Kalau saya kata saya kirim kat Ustaz, saya bagi duit kat Ustaz, tolong bayarkan zakat untuk saya. Pun boleh juga tak? Boleh, tak ada masalah. Penting duit tu kita yang bagi. Ya. Sampaikan. Itu Mungkin pula kita kepada ada amanah yang kekurangan, kawan kita ni lah. dapat kan. Contohnya zakat fitrah ni kita boleh ke bagi kat orang terus dekat apa kita rasa orang ni layak asnaf yang layak menerima kan tu kata oh dia ni layak. Kita tak confident dengan amil apa semua ni kata kan. Kita aku nak bayar katakan sekarang ni RM7 aku nak bayar 100 terus tapi aku jumpa terus asnaf yang ini boleh tak? Ini soalan maut. Memang ramai orang tanya. Boleh tak melalui Baitul Mal? Baitul Kita Mal, terus pusat bagi zakat. pada orang miskin. Adalah sebab, banyak sebab kan. Yalah. Ada ulama menyatakan kalau kita bagi terus pada orang miskin sehingga menyebabkan Baitul Mal tu ditutup, maka berdosa kita. Itu kena ingat. Berdosa kita. Memang hukumnya boleh. Kita tengok orang miskin tu, kita bagi. Ni zakat saya. Boleh. Tapi kalau menyebabkan Baitul Mal tu ditutup, maka kita berdosa. Sebab apa? Sebab Baitul Mal ni dilantik untuk menguruskan orang miskin. Mereka ni ada senarai, mereka ni tahu. Kadang-kadang kita tak tahu, nampak macam miskin tapi dia orang kaya. Ya, banyak berlaku Tahu. penipuan begitu Ustaz. Ya. Banyak. Baitul Mal dia ada bahagian siasatan dia. Dia boleh siasat, dia boleh tengok orang ni gaji dia berapa dan sebagainya, apa sumber pendapatan dia. Kita tak tahu, kita tengok rupa macam miskin.
Rupanya kaya. Bila ikut dia balik ke rumah, dia ada TV besar, LCD, LED. Betul. Banyak kat fikir Duit lah. dalam KWSP ada setengah juta. Benda nak percaya kau orang ni bukan senang Ustaz kan. Kita nak percaya kau orang memang kita rasa lepas tu benda betul nak siap satu bantuan tu bukan semua orang. Ada sebab-sebab dia tentu Ustaz. Okay. Tadi cerita zakat pun sudah. Sekarang ni satu lagi soalan pasal orang tinggal puasa. Cerita pasal fidyah tu. Wajib. Okey, kalau kita meninggalkan puasa, yang wajib ialah qada. Tetapi kalau sehingga Ramadan yang akan datang kita masih tak qada, maka wajib dibayarkan fidyah mengikut hari yang kita tinggalkan. Kalau 3 hari kita tinggalkan, sekarang punya kiraan 3 hari itu dikalikan dengan RM4. Ya, mengikut hari yang kita tinggalkan. RM4 sehari. RM4 sehari. Kalau dah 365 hari tu. Ribu lah. Kira-kira betul je. Kita bukan tahu je. Dah bayar fidyah banyak tak tahu lagi ni. Itulah. Bayarlah start puasa penuh daripada umur lepas kahwin 27 pun start dia penuh ikut puasa lah. Kan? Dia ikut secupak beras lah. Satu mut secupak Naik lah beras. Wahid. Welcome to the club. Lagi satu Ustaz. Sekarang ni bila kita kata kita nak bayar zakat fitrah, ada RM7, ada RM14, ada RM21. Ini beza-beza ringgit ni kenapa pula Ustaz? Dia begini, ada yang ditetapkan kadar mengikut kadar yang betul. Ada yang dilebihkan daripada kadar dengan niat sedekah. Sedekah ni ada dua. Pertama, sedekah yang dinamakan sedekah mafruḍah. Sedekah yang wajib, zakat lah. Ada yang dinamakan sedekah masnunah, yang sunat. So kalau kita bayar lebih pun, lebih itu kita niatkan untuk sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Tak ada masalah. Saya pun ada tengok tu dekat pondok tu ada RM7, ada RM14, ada RM25. Kan? Dah ada yang wakaf pula. Ya. Jadi mana yang kita nak bagi, kita bagi dengan niat, ya Allah, kalau sudah melebihi daripada fitrah yang aku nak bayar, lebih itu aku sedekahkan kepada orang-orang miskin. Mana kita ada minimum. Yang ada rezeki lebih, apa salahnya? Gitu maksudnya. Jangan berkira dengan Allah. Tu ceritanya kopi tu. Jangan berkira dengan Allah. Jangan berkira. Apa benda kita menolong orang ni paling seronok Ustaz. Sedangkan orang putih tu pun, orang kaya orang putih tu dia punya kata-kata, benda yang dia paling seronok bila dia kaya, bila dia dapat tolong orang. Itu yang paling seronok tu Ustaz. Kita pun putih juga Wahid. Tak lain. Ni cerita Yang hitam di Afrika. itu cerita lain. Okey, tadi kita dah tanya pasal apa perlakuan kita siang hari, lepas tu qiyamul lail, lepas tu bab zakat. Ni satu lagi Ustaz. Bab Lailatul Qadar. Ya. Macam-macam pernah kita dengar. Dia kata adakah waktu kita katalah kat Malaysia ni tiba-tiba malam tu malam Lailatul Qadar. Sedangkan di tempat lain waktu tu siang. Macam mana Ustaz? Adakah waktu tu dikira malam juga ke atau macam mana ni? Okey, Nabi bersabda, saya bagi yang Nabi sabda dulu ya. Ibtaru, kata Nabi, carilah ya malam Lailatul Qadar itu fi 10 awakhir min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bila sebut malam, bermakna malam di tempat kita. Ada orang kata, Ustaz, kalau sini siang, sana malam, tiba-tiba sana malam Lailatul Qadar. Makin Malaysia ni macam mana pula? Nak katakan apa? Siang Lailatul Qadar ke? Tak cik. Dia ikut malam di mana tempat itu ada. Okey. Katalah kita baru malam yang ke-7. Sana dah malam yang ke-8. Dia ikut malam yang ke-berapa berlakunya Lailatul Qadar itu. Sebab apa? Sebab kita tahu di sebelah sana siang, di sebelah sini malam. Kalau kita di sini malam, di Mesir dah siang dah, 8 jam lewat. 8 jam dia orang lewat. Kita awal lagi 8 jam kan. Dan kita dengan Arab Saudi awal lagi. Kita lambat. Okey, baik. Apabila berlakunya malam Lailatul Qadar ini mengikut malam di tempat itu. Jadi carilah 10 malam yang terakhir ni. Ada orang 10 malam terakhir buat qiyamul lail kan. Daripada malam pertama sampai malam terakhir qiyamul lail tak tinggal. Tapi ada ulama mengatakan, Nabi. Ada ulama mengatakan satu malam je 27. Kita panggil malam 27 lekor. Zaman kita dulu malam 27 ni special. Kita pasang panjul. Ingat dah pasang panjul. Ada bentuk bintang, ada bentuk kapel kan. Tapi ulama menyatakan tak semestinya malam 27. Tak semestinya 10 malam yang terakhir. Nak selamat apa dia?
mula malam Ramadan yang pertama tu kita cari. Confirm dapat. Dan Lailatul Qadar itu berlaku setiap tahun sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Masa saya kecil dulu Ustaz, malam 27 tu main polisentri. Oh, Malam tu enjoy. lah. Meriah macam Ustaz cakap lah pasal pelita kan terang-terang. Nak takut apa hantu kena korong kan? Ayat je, ayat. Itu ayat betul. Tak ada dah hantunya. So amalan apa yang terbaik ni untuk kita menemui Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ini bagaimana Nabi SAW disebut dalam satu riwayat, apabila masuk 10 malam yang terakhir, apa Nabi buat? Syadda mi'zarahu. Nabi mengikat kain dia ketat-ketat. Apa maksud dia? Nabi menambahkan lagi, orang kata ibadah ni. Satu. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam itu dengan qiyamul lail. Tapi kita sekarang ni budaya Melayu berbeza. Apa masalah kita ni? Lagi nak habis Ramadan, keluar lagu Rasalah ketupat ini. Dia sibuk buat kuih raya. Rendangnya sekali. Itu yang alah Ramadan. Ya Allah, seronoknya nak habis. Itu masalah orang kita. Padahal Nabi lagi nak habis, lagi Nabi kuat beribadah. Tak percaya tengok sembahyang tarawih. Lagi 10 hari nak habis Ramadan, lagi kosong orang. Tak ada geng 8 pun tak ada. Geng 20 pun lebuh. Tapi itu bukan di sana, di sinilah ya. Di sinilah. Tapi tu apa, macam keistimewaan, banyak keistimewaan yang ada dekat dalam bulan Ramadan ni, daripada segi ibadatnya, daripada segi ekonominya, semuanya ada dekat dalam bulan Ramadan. Ya, betul. Tapi kalau katalah macam contoh kita ni, kita malam Ramadan, ini sekarang ni tengah malam Ramadan, tapi dalam masa ini kita tidak melakukan amalan-amalan yang khusus, tapi kita membicarakan bab-bab ibadat. Adakah ini pun juga dikira salah satu kegiatan yang diredai? Okey. Apa jua amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan, pahalanya akan berganda-ganda. Saya kata tadi, no limit. No limit. Allah bagi lebih daripada bulan-bulan yang biasa. Maknanya apa dia? Termasuklah kita bincang hari ini ilmu ni. Bukan itu saja. Mana-mana kuliah ilmu ni. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, malaikat ini yatufun. Dia berlagu-lagu di langit. Dia mencari di mana majlis-majlis yang ada mengingati Allah, yang ada majlis zikir, yang ada majlis ilmu. Lalu dia berada dengan kita. Dan kalau kita berdoa dalam majlis ini, malaikat akan mengaminkannya. Boleh tak doakan sekali? Nanti kita minta ujung nanti, memohon keampunan untuk kita yang Amin, banyak ya dosa Allah. ni. Ya Allah, amin. Allahu Akbar. Kalau doa yang mana? Nak kahwin seorang lagi ke yang mana? Tak berani. Sembang dia tegur-tegur. Tak berani, saya takut ada babi pada luar datang tumpah kat sini. Oh, ada luar sana ya? Tapi dia datang main buang-buang kat Memang ada ya. Pernah tak Ustaz? Pernah tak Rasulullah sendiri menemui Lailatul Qadar ni di awal bulan Ramadan? Okey. Kalau kita lihat, Nabi tidak menspesifikkan, tidak menentukan Lailatul Qadar ini berlaku di bila masanya. Itu dalam hadis Nabi itu tidak disebut. Cuma Nabi menyatakan lebihkan 10 malam yang terakhir ni. 10 malam yang terakhir ni la'alla mudah-mudahan kita menemui malam Lailatul Qadar. Tapi untuk menentukan itu tidak ada di mana-mana riwayat yang menentukan Nabi berjumpa pada malam sekian. Nanti orang semua tumpu malam tu je. Orang tak ada dah. Malam lain tidur mengeluh je. Bila malam tu dia semua sayang bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa? Ni confirm malam Lailatul Qadar. So malam Lailatul Qadar tidak diberitahu bila. Ini rahsia yang Allah berikan. Macam kita cari treasure hunt. Cari treasure hunt kat mana, pokok mana, patut bawah batu ke apa ke, dia ada excitement. Trailing kata orang parit, trailing ya. Kenapa dia tetap cerita malam Lailatul Qadar mesti 10 malam terakhir, macam kita soalan yang awal tadi tu. Kenapa pula Ustaz? Sedangkan macam Ustaz kata di awal tu patut kita kalau nak dapatkan betul-betul di awal tu lagi. Tapi kenapa mentaliti tu tetap 10 malam terakhir barulah kita nak ini? 10 malam yang terakhir ini bermaksud supaya kita tidak menganggap Ramadan ini cepat berakhir.
Kan manusia ni disuka lagi cepat habis Ramadan lagi bagus. So Allah bagi pengajaran kepada Nabi, suruh umatmu kejar 10 Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 bulan terakhir ni apa dia? Jangan anggap Ramadan lagi nak habis, lagi kita ya berzomba dan sebagainya. Ya ye kan. Itu geng pintu belakang tu. Geng plastik hitam tu. Jangan kita, pasal kita punya Allah Ta'ala maha mengetahui dia punya psikologi hamba dia kan. Lagi nak habis Ramadan ni kan, lagi kita tak ada mood dah nak qiyamul, tak ada mood dah nak tarawih kan, tak ada mood. Sebab kita dah masuk dah apa benda Mood raya. Hari ini hari raya kan. Kita dah seronok dah. Nabi nak bagi tahu pada umat dia, jangan rasa macam tu. Tapi kena berusaha lagi, kena tambahkan lagi nak habis Ramadan, lagi kita rasa sedih. Maknanya lagi nak habis Ramadan, tutup radio. Itu betul. Pasal radio lah yang mengacau selalu tu. Tapi sekarang bukan kata radio benda kat tangan dah Ustaz. Radio dah. Kita dah Ya. lari dah. Kawan-kawan tu WhatsApp lah itu. Satu lagi Ustaz, satu lagi. Kadang orang Melayu ni dia suka bergurau senda. Ya. Kan? Selalunya dia akan bergurau, yang baru-baru ni saya baca kan, baru hari pertama puasa dia dah cakap, oh dah lagi 29 hari nak nak raya. Nak raya. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari raya. Yang puasa tu dia tak peduli. Dia kira nak raya je. Macam mana Ustaz? Ada yang kata tak elok OP tu, ibarat orang kata tetamu datang rumah, kita abaikan dia, kita tengok buat cerita lain kan. Tapi sebelum Ustaz jawab kan, Ha. aku nak bagi pandangan. Rasa ni dia tak faham apa itu Ramadan. Mungkin. Sambung Ustaz, silakan. Okey. Dalam masalah agama ni, kita tak boleh jadikan bahan jenaka. Ingat tak tahun lepas bila ada orang baca khutbah, dia baca, tak boleh semayang di masjid kan, semayang raya sendiri baca kan. Ada yang pegang kayu mok lantai, ada yang memegang pedang mainan anak-anak tu. Ya. Ditegur oleh Menteri Agama kita. Menyatakan apa dia, Dr. Zulkifli Al-Bakri mengatakan perkara agama jangan dibuat melawak. Jangan dibuat lawak-lawak. Sebab apa? Kerana ia akan merendahkan syiar agama. Perbuatan merendahkan syiar agama ini termasuk dalam perbuatan yang boleh merosakkan iman. Betul. Ini kena jaga-jaga. Sungguh. Betul, saya ada baca tu. Alhamdulillah. Rasa macam cepat berlalu. Padahal baru sehari puasa. Wah, cepat benar. Ramadan ni sudah berlalu. Jangan kita buat itu dengan tujuan untuk menyindir-nyindir, untuk membuat lawak. Walaupun lawak sekalipun dalam perkara agama, please, tolong jangan kita buat main-main. Jangan kita istihza. Mana istihza tu? Kita buat seolah-olah ianya satu ejekan. Kau tengok Datuk Awi baru ni, dia tegur kan. Dalam rancangan apa tu, Maharaja Lawak musical tu kan. Apa kata dia? Jangan menghina jubah yang orang pakai, serban yang orang pakai ni untuk dijadikan sebagai unsur lawak. Kenapa? Sekarang ni ramai dah orang menghina agama. Kita kena sensitif benda-benda macam tu. Orang Melayu sendiri tu. Orang Melayu sendiri. Macam baru ni lah Ustaz, yang kita tengok yang sekarang ni tengah talk apa pasal video klip hari raya yang bet tiga-tiga tu. Itu satu benda tu. saya kecewa pasal kalau kata yang buat tu bukan orang Islam, bukan orang Melayu, tak apa juga kan. Orang Melayu orang sendiri. itu orang Melayu Islam boleh sendiri Dia yang tak buat sedar itu boleh merosakkan akidah dia. Jangan main-main dalam perkara akidah. Kita tengoklah sama lah macam isu yang pakai baju Santa Claus tu. Ulama tegur. Ulama kata Nabi bersabda, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah daripada kaum itu. Sebab itu kita lihat hari ini ada yang pakai baju Santa Claus. Santa Claus ini baju keagamaan, ritual agama mereka. Kita tak boleh tiru. Dia kata okey lah, common lah kan, supporting lah sikit. Kita bukannya nak masuk agama lain. Tak, menyerupai syiar itu pun hadis Nabi ni dia terangkan. Tak boleh kita tiru. Kecuali benda itu bukan berkaitan dengan ritual agama. Ada mungkin ada sedikit saranan sendiri daripada Ustaz untuk orang Melayu hari ini khususnya, kan, kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ada saranan sikit Ustaz?
Jadi kepada orang-orang yang berada, yang mengikuti secara langsung kita pada malam ini, Ramai ni Ustaz, ramai. Alhamdulillah ramai ya. Saya memberikan orang kata suatu saranan sebagaimana yang diminta oleh Abang Hamdan tadi. Apa dia? Peganglah agama ini, syiar agama ini, iman itu sebagaimana kata Nabi, seumpama kita gigit ia dengan geraham. Faham. Ya, dengan geraham. Makna bin nawajis ni, dengan geraham ini, maknanya pegang kuat-kuat. Jangan kerana kita kecewa, jangan kerana kita rasa benci pada satu golongan, kita memperolok-olokkan golongan tersebut. Hari ini ada orang memanggil ulama sebagai wala unta, sebagai lebay penunggang agama. Apa tujuan perkataan itu? Lebay yang menunggang agama. Adakah itu sebagai suatu, orang kata, sindiran, suatu penghinaan kepada para ulama? Kita kena tengok balik. Tapi kalau dia menyatakan ada orang agama yang menyalahgunakan kefahaman agama untuk kepentingan sendiri, kita kena bagi tahu ini ada ulama yang Nabi sebut sebagai ulama ulama yang jahat. Tak payah kita buat gelar-gelar penunggang agama, lebay penunggang agama. Nanti semua orang anggap lebay-lebay, terutama macam aku ni, semua menunggang agama. Aku menunggang kuda pun tak pernah. Ya, apatah lagi nak menunggang agama. Ya, dan dia akan menimbulkan satu salah faham yang besar di kalangan masyarakat. Yang besar di kalangan masyarakat. Betul. Nak kata benda ni tak, bukannya setakat apa daripada segi apa kesempatan ambil kata agama, bukan kata daripada segi penyampaian, tapi daripada segi kadang saya tengok kat luar tu, pada segi perniagaan pun ada banyak ambil kesempatan. Sedangkan dia kata nak tolong agama, tapi barang ni kalau nak tolong agama sepatut dia jual barang dengan harga macam ni, tapi dia naikkan sebabkan ambil orang Melayu kita nak beli, orang Islam beli, contoh tudung ke apa, patut benda tu boleh jual. Pasal kita nak menggalakkan orang apa tutup aurat apa semua, tapi dia ambil kesempatan jual barang tu dengan harga yang melampau-lampau. Bukan tak tahu, atas pada saya nampak nak ambil kesempatan atas agama Ustaz. Itu pada saya Ustaz dalam cakap. Dia begini, bukan semua orang yang buat kerja macam tu. Kita kena faham. Tapi gelaran yang kita buat ini seolah-olah kita meletakkan semua orang yang berpegang pada agama ini menipu. Ada orang yang buat macam tu untuk demi keuntungan. Betul, kita tak nafikan. Ada yang dia pakai kepiah, disimpan janggut, dibawa buku, resit, konon minta derma encik, derma untuk akhirat, derma untuk akhirat. Tapi bila Jabatan Agama cek, tak wujud tahfiz tu. Tak wujud benda-benda ni. Ini kita kata dianya berbohong atas nama agama. Tetapi kita tak boleh menyatakan dia ini sebagai penunggang agama, kerana masyarakat akan mengatakan semua orang yang beragama ini adalah penunggang agama. Yang pakai jubah, yang pakai lebay, penunggang agama ni semua salah. Persepsi yang jauh menyimpang. Orang kan akan nilai kata setitik rosak susu semua. orang akan kata baik pakai seluar pendek. Pakai jubah pun menipu. Buat apa? Ada orang kata kan, kita nampak luaran tapi yang penting hati. Padahal dia pakai memang seluar pendek je, macam-macam lah orangnya, memang orang kata harje lah. Tak senonoh, tak yang senonoh penting lah. hati katanya. Harji tu lama dah tak keluar. Aku nampak je macam ni tapi hati aku baik. Kan? Kalau apa itu baik boleh terus. Tak boleh macam contoh lah orang kata kan. Aku kalau nak semayang, aku kena ikhlas bahawa aku semayang. Buat apa aku semayang kalau saja-saja nak semayang sebab orang lain? Kamu suruh aku semayang, aku tak nak. Kalau aku nak semayang, aku semayang lah bahawa ikhlas. Macam ni Ustaz itu. Itu yang kita kata. Ini mungkin tersalah makan ubat ni. Alasan. Okey, bab semayang ni macam kita kata tadi lah, Nabi suruh kita solat sebab solat ini perkara pertama yang Allah Ta'ala akan kira di akhirat nanti. Tak boleh dalam bab solat ini kita kata aku nak semayang ke aku tak nak semayang ke, itu atas akulah. Kalau aku tak nak semayang, bukan kacau kau pun, kubur lain-lain. Dia tak sedar cakap dia itu bukan saja akan menyebabkan dia ini dapat title zalim. Apa itu zalim? Zalim ini man zalama nafsahu, kata Allah. Apa dia zalim ini? Orang yang menzalimi diri dia. Apa dia menzalimi diri dia ni? Mendedahkan diri dia kepada neraka. Bila tak semayang, dia akan mendedahkan diri dia kepada neraka. Malah bangga pula tu. Bangga pula tu. Dalam neraka mana duduk ni?
dalam neraka sakar. Dalam Al-Quran disebut neraka sakar ini disediakan khas bagi orang-orang yang falanakuna minal musallin, yang kami ni tak semayang, menyesal dalam akhirat, di akhirat besok dalam neraka, menyesal. Dia kata, Allah kenapalah kamu tak tegur aku, Pak Yong ngapa tak tegur aku hari tu, Pak Yong tahu saya tak semayang tu ngapa tak tegur, ya Bro Wahid ngapa tak tegur gua, Abang Hamdan ngapa tak tegur saya, Abang Hamdan kan tak kenal saya masa dulu, kenapa tak tegur. Dia menyesal, berada dalam neraka sakar, neraka yang paling panas Allah bagi untuk orang yang tidak sembahyang. So dia tak boleh cakap aku nak semayang ke tak semayang ke, lu apa peduli. Gua punya sukalah. Kita sebagai umat Islam wajib bagi nasihat, bagi peringatan, itu wajib. Kita tahu dia tak semayang, wajib bagi. Dia nak ikut tak ikut, kita terlepas. Jangan di akhirat besok dia tarik kita ni dalam neraka. Ya Allah, dia punya pasal lah aku tak semayang, dia tak pernah tegur pun. Dengan kita ditarik nanti masuk dalam neraka sakar. Ni kita tak nak ni. So kena bagi tahu pada sahabat-sahabat yang rapi ni, bukan masalah kamu nak semayang tu hai kamu, tu juga hai aku. Pasal apa? Allah suruh bagi tahu. Dan aku dah bagi tahu. It's up to you now. Terpulang pada kamu. Tanggungjawab kita dah lepas. Kita dah maklumkan, ingatkan dia. Jangan besok dia nak tarik kita sekali je. Dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. InsyaAllah. Okey, kita dah panjang lebar dah. Ustaz pun dah penat kalau nak Ayatnya minum Ustaz cakap tadi tu memang pedih benda tu. Pasal kita kadang kita ajak kawan kita, tapi kadang dia orang balik tazkirah kita lepas tu, itu yang tak lalu tu. Pasal memang ada macam-macam jawapan, tapi saya pegang macam Ustaz cakap tadi, yang penting sebagai umat Islam, kita dah menjalankan tanggungjawab, dan sebagai sahabat aku dah jalankan tanggungjawab. Kadang-kadang kita nak cakap, kita fikir lah, aku ni ilmu pun tak banyak mana. Betul. Yang aku cakap nanti orang kata aku action pula. Sebab kadang tu, kadang cari kawan, kadang kawan banyak, dia pun cakap je lebih, nak buat tu benda tu memang penat. Cakap memang pandai, macam-macam dia akan cakap benda, tapi bila ajak bye-bye. Kita jadi bersalah pula kata dia, macam kita menunjuk pula kat dia kan tu kan. Okey, dah kita pun dah hampir ke penghujung rancangan, dan seperti yang kita janjikan kita akan bersiaran selama 2 jam. InsyaAllah. Tapi itulah Ustaz pun mungkin dah agak dah penat sikit. Akhir kata sebelum kita berpisah, apakah nasihat Ustaz tentang umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa hari ini? Okey. Terima kasih kepada Pak Ya atas peluang yang diberikan kepada saya bersama dengan sahabat-sahabat selebriti, ya, seperti Bro Wahid dan Abang Hamdan. Saya maksudkan ini merupakan suatu opportunity, great opportunity. Orang Arab kata fursah zahabiyah, satu peluang yang cukup hebat bersama dengan selebriti dan dapat berdakwah di studio Pak Ya ini. Mudah-mudahan studio ini berkati. Kita tadi pun buat tarawih, kita tadi pun berselawat, mudah-mudahan baik. Antara yang saya nak berikan sebagai pesanan yang terakhir ini, iaitu dalam bulan Ramadan ini hendaklah kita berpuasa sebagaimana kata Imamul Ghazali dengan 3 peringkat. Peringkat yang pertama ni, jangan semata-mata puasa kita ini yang kita faham menahan lapar dan dahaga ataupun tak boleh bersama dengan orang rumah. Itu je kita faham. Ya, sebab kalau itu yang kita faham, puasa ni tak menjadi puasa orang yang bertakwa. Namanya saumul umum. Kita masuk tingkatan yang kedua, apa dia? Saumul khusus. Apa itu saumul khusus? Puasalah mata, puasalah mulut, puasalah telinga, puasalah tangan. Jangan bila sebelum Ramadan kita ambil rasuah. Bila masuk satu Ramadan, orang nak bagi rasuah, kita tak ada dah. Kita kata tengoklah bulan apa ni, bro. Ramadan, man. Kan. Jadi orang tu ingat tak ambil rasuah dah. Orang tu pun kata kalau macam tu tak dah payah bagilah rasuah dah. No. 1 Syawal bagi balik. Ini teruklah kalau rapi tu. Ada juga orang. Ada juga. Dia tak berjaya dengan puasa dia. Kaki kena puasa, jangan pergi tempat-tempat yang jahat. Yang ketiga ini paling hebat kata Imam Ghazali. Apa dia? Saumul khususil khusus. Puasa yang lebih makro. Puasa apa tu? Hati ni kena puasa. Jangan dengki kat orang, jangan baran, jangan marah, jangan wasangka. Betul ya? Jangan kita ni, orang Melayu patah Melayu kata apa dia? Rambut sama hitam, hati
lain-lain. Jangan macam tu. Kadang-kadang kita ni tak tahu. Orang tu macam senyum je dekat kita kan. Tapi dalam hati dia apa yang dia simpan kita tak tahu. So, dapat jaga 3 tingkatan puasa ini, kita akan mendapat la'allakum tu. Mudah-mudahan kamu berjaya sebagai puasa orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Sedikit daripada Wahid. Terima kasih banyak Ustaz. Apa pesanan-pesanan Ustaz tu, insya-Allah terima kasih banyak Pak Ya. Apa yang berlaku, apa yang tak elok saya mohon maaf banyak sangat. Sedih sangat. Tak. Biasalah benda macam benda bulan puasa dengan benda yang buat lagi satu bab dalam cerita bab agama ni, dia pada saya dia bukan satu benda yang untuk hiburan tu. Kan kita bayang macam mana Rasulullah nak perjuangkan agama Islam ni, tapi sampai kita di hari ni kita boleh boleh berceramah dengan cara kita bersuka-suka. Adakah zaman Rasulullah dulu dengan cara macam ni kita? Itu saya punya pegangan Ustaz. Pasal saya dapat bayang Rasulullah tu dia berjuang tu memang cukup susah dengan agama. Kita hari ni dapat agama dengan cara macam ni. Kadang rasa malu dengan dengan Rasulullah kan. Itu satu benda yang saya pegang pada saya. Lagi semoga hari ni benda-benda yang macam ni memang satu benda orang kata satu berjuang macam ibarat nak ajak bergaduh lah. Nak pergi ceramah dengan ceramah macam ni, sedangkan ceramah kat masjid begitu tak apa susah nak pergi apatah lagi nak bersama dengan ustaz, nak masuk FB memang satu benda orang kata satu kerja gila. Bukan senang nak cerita bab agama, nak bertanya bab agama ustaz. Terima kasih banyak ustaz dan semoga doa yang selalu saya pegangkan, doa di hujung solat selepas kita baca tahiyat akhir tu, doa yang Rasulullah tinggalkan. Semoga kita sentiasa berzikir mengingati Allah dan syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dan kita membaguskan ibadah kita. Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz. Minta maaf Ustaz. Daripada Hamdan last. Yang saya memang sikit, tak banyak. Tadi banyak lebar tu, sikit. Kita harapkan pertemuan kita pada hari ini bukanlah yang terakhir. Kita harapkan tazkirah kita secara langsung di FB di FB kita ini akan kita teruskan dari masa ke semasa mengikut tajuk dan keadaan. Dan kita juga mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran kesudian Al-Fadil Ustaz Munawir kita. Terima kasih juga kepada Ilya sendiri yang menyediakan lokasi yang cukup menarik, dan juga panel-panel kita Haji Wahid bersama-sama kita pada malam ini. Terima kasih. Dan saya ingin sekali di akhir ini nanti kalau boleh Al-Ustaz kita memanjatkan doa kehadrat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang bersiaran langsung dengan kita juga diberkati, insya-Allah. Itu saja. Begitulah, saya memang berharap sangat pertemuan kita pada malam ini adalah episod yang pertama Ustaz. InsyaAllah kalau ada umur dimurahkan rezeki, saya akan menganjurkan sekali lagi siaran langsung di page Pak Ya Jamming, Pak Ya Sepatu Jamming Studio ni bersama Bubble Bee. InsyaAllah mungkin Bubble Bee akan sponsor lebih besar lagi daripada ni. Mungkin kali ini bawa kumbang sekali. Bukan kumbang, apa nama? Lebah. Okey, akhir sekali sebelum kita berpisah, kita mohon pada Ustaz untuk mendoakan kejayaan kita dan mendoakan untuk kita lebih selamat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah Ustaz, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultani. Allahumma innaka antal aful karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa masyayikhina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal الموقنين من المستغفرين من المقيمين الصلاة من المؤدين الزكاة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان المريد ومن جبار عنيد ومن بلائك العظيم ومن بلائك العظيم ومن بلائك العظيم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Munawir, terima kasih kepada Haji Wahid dan terima kasih kepada Hamda Ramli. InsyaAllah di hari yang lain nanti kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua akan dipanjangkan umur untuk bertemu dalam siaran secara langsung di FB Pak Yas Pahtu Jamming Studio, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Love you.